Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekali lagi bertemu kita murid-murid dalam channel Cikgu Epon. Okay, cikgu harapkan seperti biasa murid berada dalam keadaan sihat. Duduk di rumah elok-elok ya. Jangan lupa patuhi SOP. Kita sama-sama jaga diri kita agar kita dapat mengekang dan membendung gejala COVID-19 ini. Walau bagaimanapun seperti biasa pesan cikgu, walaupun pandemik COVID-19 ini semakin menular dengan berkembang dengan pesat kita katakan, tetapi pembelajaran tetap kita teruskan ya. Okey, jadi hari ini cikgu nak kita mengajar tentang satu cabang tata bahasa iaitu kata hubung. Baik. Apa itu kata hubung? Baik. Definisi kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua ayat tunggal atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Okey. Maksudnya apa tu? Mari kita tengok contoh. Ayat tunggal 1 campur ayat tunggal 2 jadi apa? Ayat majmuk. Okey, maksudnya begini murid-murid ya. Dalam ayat tunggal tiada kata hubung. Dalam ayat tunggal tiada kata hubung. Untuk membentuk ayat majmuk perlu ada 2 atau 3 ayat tunggal dan digabungkan menggunakan kata hubung. Baik, contoh ayat di sini cikgu beri, Ali bermain bola sepak, iaitu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Ahmad bermain bola sepak. Nampak kan? Dua individu yang berbeza, Ali dan Ahmad, tapi melakukan perkara yang sama. Jadi kita gabungkan kedua-dua ayat itu, jadilah ayat majmuk, tetapi kita tambahkan kata hubung di dalamnya. Ali dan Ahmad bermain bola sepak. Okay, boleh? Baik. Cikgu teruskan ya. Apa dia contoh kata hubung? Baik, sebenarnya kata hubung ada banyak murid-murid ya. Jika cikgu perhalusi, cikgu takut murid-murid keliru. Jadi untuk setakat ini, cikgu cuma berikan beberapa contoh kata hubung yang biasa murid-murid jumpa dalam pembelajaran seharian di sekolah. Jika, sekadar cikgu berkongsi ya. Jika ikutkan kata hubung, ada pecahan lagi. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Dan banyak lagi kata hubung, contoh kata hubung yang cikgu boleh beri. Tetapi hari ini, cikgu cuma nak terangkan 6 kata hubung yang menjadi selalunya wujud dalam perbualan harian dan dalam pembelajaran. Okay. Kata hubung tersebut ialah dan, atau, lalu, kerana, tetapi dan sambil. Macam mana nak guna? Okay, kita tengok. Baik, apa itu dan? Dan menggabungkan dua perkara yang sama. Seperti contoh ayat yang cikgu beri tadi. Dua perkara yang sama boleh digabungkan menggunakan kata hubung dan. Okay, baik, kita teruskan. Atau. Atau itu apa? Menunjukkan pilihan. Oh, begitu. Maksudnya, jika nak gunakan kata hubung atau, perlulah ayat majmuk itu menunjukkan pilihan. Jika tidak, tak boleh guna atau. Baik. Seterusnya, kata hubung yang seterusnya ialah lalu. Apa itu lalu? Menunjukkan perbuatan seterusnya. Maksudnya, selepas melakukan satu perbuatan, diikuti oleh satu perbuatan yang seterusnya, yang lain. Itu cara untuk menggunakan kata hubung lalu. Baik, cikgu teruskan. Kerana. Kerana untuk apa? Selalu kita guna perkataan kerana ni murid-murid. Untuk menunjukkan sebab. Ya, untuk menunjukkan sebab. Baik, kita teruskan. Kata hubung yang seterusnya tetapi. Ini pun selalu guna ni. Tapi, tetapi. Okey, apa dia? Menunjukkan perkara sebaliknya. Maksudnya perkara yang berlawanan dengan apa yang dinyatakan pada awalnya. Susah ke murid-murid? Jangan risau. Tengok pada contoh ayat nanti, murid-murid akan mudah faham. Yang terakhir, contoh yang cikgu berikan pada hari ini sambil. Sambil ni agak mudah juga.
menunjukkan dua perbuatan dalam satu masa. Maksudnya, jika ingin menggunakan kata hubung sambil, perlu dua perbuatan dalam satu masa, serentak. Tidak seperti lalu tadi. Yang lalu tadi, buat yang pertama diikuti oleh yang kedua. Tetapi sambil pula, mesti kedua-duanya dilakukan serentak. Jelas murid ya? Okay. Baik, di sini cikgu beri contoh ayat. Okey, cikgu mulakan dengan dan. Tadi pun pada permulaannya cikgu dah beri contoh. Di sini cikgu beri satu contoh lagi. Ayat tunggal yang pertama, Zahid makan di kantin. Ayat tunggal yang kedua, Sarina makan di kantin. Jadi apabila kita gabungkan menggunakan kata hubung dan tadi ayat majmuknya berbunyi begini. Zahid dan Sarina makan di kantin. Lihat, dua perkara yang sama. Boleh murid ya? Cikgu teruskan. Okay. Atau tadi cikgu terangkan menunjukkan pilihan. Siu Ling ingin bercuti ke Kuala Lumpur. Ayat tunggal yang kedua, Siu Ling ingin bercuti ke Ipoh. Nampak? Siu Ling masih memikirkan antara dua. Jadi perlu membuat pilihan. Siu Ling ingin bercuti ke Kuala Lumpur atau Ipoh. Nampak murid ya? Itulah dia cara untuk menggunakan kata hubung atau perlu menunjukkan pilihan. Okay. Lalu pula. Ramu menanggalkan kasutnya. Ayat tunggal yang kedua, Ramu masuk ke dalam rumah. Tengok ya. Tibanya di rumah, Ramu di muka pintu, Ramu menanggalkan kasutnya. Seterusnya, Ramu masuk ke dalam rumah. Dua perkara selepas yang pertama diikuti yang kedua. Itulah dia cara untuk menggunakan kata hubung lalu. Jadi ayat majmuknya, Ramu menanggalkan kasutnya lalu masuk ke dalam rumah. Boleh murid? Kita teruskan ya. Okay. Kerana pula Dewi tidak hadir ke sekolah. Ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Dewi sakit perut. Okay. Jadi apakah ayat majmuknya? Kita gabungkan, Dewi tidak hadir ke sekolah kerana sakit perut. Dewi tidak hadir ke sekolah kerana sakit perut. Kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal tadi, kita letakkan kata majmuk. Kita tambahkan kata majmuk. Kerana menunjukkan sebab. Jelas murid-murid ya? Okay, cikgu teruskan. Okay. Tetapi pula menunjukkan perkara yang sebaliknya. Orang itu miskin. Dia berbahagia. Orang itu miskin. Tetapi dia berbahagia. Berbahagia maksudnya gembira. Jelas murid ya? Walaupun orang itu miskin, tetapi dia masih gembira. Dia berbahagia. Boleh? Itu cara nak gunakan kata hubung tetapi. Baik, yang terakhir, kata hubung sambil. Sambil ni pun agak mudah murid-murid ya. Contoh yang paling mudah. Ibu memasak di dapur. Ayat tunggal yang kedua, ibu mendengar radio. Jadi ayat majmuknya, ibu memasak di dapur sambil mendengar radio. Okay. Jadi dengan penerangan cikgu itu tadi, cikgu harap murid faham, jelas, dapat idea yang menyeluruh tentang apa itu kata hubung. Kerana perkara ini berhubung kait murid-murid. Tata bahasa kata hubung ini berhubung kait dengan ayat majmuk. Jika murid-murid faham kaedah menggunakan kata hubung, murid-murid akan mahir membentuk ayat majmuk. Okey, baik. Kalau dah faham, mestilah kena buat latihan betul. Okey, baik. Latihan hari ini cikgu nak murid bina dua ayat tunggal untuk kemudian gabungkan kedua-dua ayat tersebut menjadi ayat majmuk. Jadi untuk setiap kata hubung yang cikgu beri, cikgu mahu murid bina dua ayat tunggal dahulu, kemudian murid gunakan setiap kata hubung itu untuk membentuk satu ayat majmuk.
Alamak, cikgu, kelirunya. Jangan risau. Buat latihan seperti mana contoh yang cikgu akan tunjukkan. Begini. Contoh, murid nak bina ayat menggunakan kata hubung yang pertama, iaitu dan. Caranya, murid buat begini. Nombor 1, ayat tunggal 1, ayah pergi ke bandar. Ayat tunggal 2, ibu pergi ke bandar. Jadi ayat majmuknya, ayah dan ibu pergi ke bandar. Okay, jelas murid? Okay. Seterusnya, selang satu baris, murid buat pula yang nombor 2, iaitu kata hubung atau. Sama caranya dengan contoh yang cikgu beri. Okay. Untuk sampai di sini dulu murid-murid untuk kali ini. Cikgu harap murid jelas dan murid dapat laksanakan tugasan yang cikgu beri. Cikgu doakan murid sentiasa sihat dan sentiasa berfikiran positif. Ya, teruskan pembelajaran walaupun kita berada dalam situasi yang agak serius ketika ini, iaitu kita masih dibelenggu dengan pandemik COVID-19. Cikgu ucapkan selamat berjaya dan jumpa lagi.